Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Minggu ini kita teruskan dengan pembelajaran bagi mata pelajaran geografi bagi tingkatan 3. Kita akan teruskan dengan perbincangan latihan bagi bab yang ketiga, iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey, baik. Di sini kita nak lihat bagi tajuk yang pertama, faktor persekitaran fizikal, yang mempengaruhi kepada tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Bagi soalan yang pertama, kamu perlu nyatakan dan juga jelaskan faktor persekitaran fizikal yang boleh mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dalam peta minda di bawah ini. Diberikan tajuk kepada kamu, iaitu faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kamu rujuk dalam buku teks, cari jawapannya yang berkenaan dengan faktor fizikal, faktor persekitaran fizikal yang boleh mempengaruhi kepada tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Cuba kamu senaraikan A, B, C dan juga D. Itu bagi soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, jelaskan bagaimana faktor iklim. Di sini dia minta, soalan ini minta kamu untuk jelaskan tentang faktor iklim yang mempengaruhi kepada tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dalam gambar yang ada di bawah ini. Diberi dua gambar di sini. Yang pertama adalah musang fenet, dan gambar yang kedua iaitu kawasan yang mempunyai pokok-pokok kaktus. Kamu perlu cari maklumat dan beri penjelasan bagaimana faktor iklim yang ada di sini boleh mempengaruhi kepada tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang ada di situ. Kemudian soalan yang ketiga. Ini juga kamu perlu merujuk kepada soalan yang sama. Yang gambar ini, dua gambar ini cuba kamu jelaskan berkenaan dengan faktor iklim. Kemudian gambar ini juga kamu perlu jelaskan bagi soalan yang sama berkaitan dengan faktor iklim tadi. Faktor iklim yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Soalan nombor 2 ada 4 gambar yang perlu kamu rujuk, kenal pasti dan juga berikan jawapan. Kemudian soalan yang ketiga, diberikan jadual di sini. Kamu perlu lakukan perbandingan. Kamu buat perbandingan faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar seperti yang disenaraikan di bawah ini. Dia minta kamu carikan maklumat berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan tundra dan juga hutan monsun tropika. Kamu cari perbezaan dari segi iklim, tanah, saliran, bentuk muka bumi, jenis pokok dan juga hidupan liar. Bagi kedua-dua faktor persekitaran fizikal tadi, iaitu tumbuh-tumbuhan tundra dan juga hutan monsun tropika. Kemudian soalan yang keempat, huraikan bagaimana tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di bawah ini mendapat menyesuaikan diri di kawasan paya.
Okey, gambar ini. Apa gambar ini? Okey. Okey, ini merujuk kepada kawasan Paya. Dan ini merujuk kepada hidupan liar yang ada di kawasan Paya. Okey, soalan ini minta kamu cuba kamu huraikan bagaimana tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dapat menyesuaikan diri di kawasan seperti ini. Okey. Baik, itu tugasan yang perlu kamu lakukan untuk minggu ini bagi latihan bab yang ketiga. Kita akan bincangkan jawapan dia bersama-sama. Okey, selepas kamu dah siapkannya. Okey. Baik, kita kembali untuk membincangkan jawapan kepada latihan yang telah diberikan untuk minggu ini. Okey. Yang pertama, nyatakan dan jelaskan faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar bagi peta minda di bawah ini. Kamu semak jawapan yang kamu jawab dengan jawapan ini. Okey, baik. Yang pertama, dari segi bentuk muka bumi, tanah tinggi, iaitu melebihi 1200 mm. Okey, hutan gunung kurang daripada 1200 mm bagi hutan hujan tropika. Kemudian tanah pamah, iaitu hutan paya air tawar, pinggir pantai berpasir bagi hutan pantai, pinggir pantai berpaya bagi hutan paya air masin. Okey, itu faktor persekitaran fizikal yang pertama bagi bentuk muka bumi. Kemudian faktor yang kedua iaitu iklim. Okey. Baik, dalam faktor yang kedua melalui iklim, yang pertama adalah zon panas, iaitu iklim khatulistiwa, hutan hujan tropika, hutan paya dan hutan pantai. Bagi zon panas iaitu iklim gurun, tumbuhan gurun. Kemudian zon sederhana panas bagi iklim Mediterranean, iaitu hutan Mediterranean. Kemudian zon sederhana sejuk iaitu iklim Siberia, merujuk kepada hutan pokok konifer, dan zon sejuk iaitu beriklim tundra, iaitu tumbuh-tumbuhan tundra. Bagi faktor yang ketiga melalui saliran, bersaliran baik iaitu di hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan gunung. Manakala saliran buruk iaitu hutan paya air tawar dan hutan paya air masin. Bagi faktor yang seterusnya iaitu tanah aluvium bagi hutan hujan tropika, tanah elektrik, hutan gunung. Kemudian tanah gambut, hutan paya air tawar, tanah liat ataupun lempung bagi hutan paya air tawar. Okey, kemudian bagi soalan yang kedua tadi, kita lihat kembali. Jelaskan bagaimana faktor iklim mempengaruhi tumbuhan semula jadi dan hidupan liar berdasarkan kepada gambar yang diberikan tadi. Gambar yang kedua, dua gambar yang pertama ini iaitu musang fennec dan juga kaktus. Kita lihat jawapan dia. Musang fennec dan kaktus iaitu kedua-duanya boleh hidup di kawasan gurun panas. Iklim di kawasan gurun panas adalah ekstrim, iaitu hujannya kurang. Kemudian turun sekali-sekala dengan jumlah hujan kurang daripada 250 mm setahun. Kemudian julat suhu dia besar. Okey. Kemudian tumbuhan dan hidupan liar seperti kaktus dan musang fennec tadi mempunyai ciri yang tertentu yang membolehkan dia hidup di kawasan gurun panas. Okey, cirinya apa? Bagi kaktus mempunyai batang yang bersalut lilin. Bagi tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada kehilangan air daripada proses transpirasi pada suhu yang panas. Batangnya juga berwarna hijau, kemudian berkulit tebal, berlendir dan sesuai untuk menjadi simpanan air.
Kemudian air hujan diserap dan juga disimpan pada batang untuk digunakan pada hari yang panas. Okey, bagi akar pokok kaktus pula, okey, pendek dan rapat dengan permukaan bumi untuk menyenangkan proses menyerap air pada hari hujan. Kemudian musang fennec mempunyai telinga yang besar. Tujuannya adalah untuk melepaskan haba daripada badannya pada hari yang panas. Kemudian musang fennec juga dapat hidup tanpa air kerana badan dia mempunyai kebolehan dalam menyerap dan juga menyimpan air daripada makanan yang telah dihadamkan. Bagi musang ini juga, ia dapat keluar hanya pada waktu malam. Tujuannya adalah untuk mengelakkan kehilangan tenaga dan air dari badannya, terutamanya pada hari yang bersuhu tinggi, iaitu panas. Ia juga mempunyai bulu yang agak tebal bagi menahan suhu yang sangat rendah pada waktu malam, terutamanya di kawasan gurun. Gurun ni siang dia terlalu panas, malam dia akan menjadi terlalu sejuk. Kemudian musang ini juga mempunyai bulu yang tebal di tapak kaki. Tujuannya adalah untuk melindungi kakinya daripada permukaan pasir yang terlalu panas pada siang hari. Kemudian bulu dia warna perang bagi memudahkan musang ini melakukan penyamaran bagi mencari mangsa. Okey, kemudian gambar yang kedua, yang seterusnya. Okey, lumut dan juga burung hantu snowy tadi. Okey. Gambar ini akan diterangkan, iaitu lumut. Lumut dia dapat hidup di kawasan iklim jenis tundra, iaitu musim sejuknya agak panjang dan juga suhu berada di bawah takat beku. Kemudian musim panas juga pendek, sejuk, dan suhunya kurang daripada 10 darjah Celsius. Kemudian lumut mempunyai pelbagai adaptasi yang membolehkan ia hidup di kawasan iklim yang sejuk. Kemudian tanah di kawasan iklim tundra, dia diliputi oleh ais yang beku dan juga mempunyai nutrien-nutrien yang rendah. Oleh itu akar-akar yang dipunyai oleh lumut ini sangat kecil, mempunyai liang-liang mikro yang membolehkannya untuk menyerap nutrien-nutrien daripada tanah secara maksimum. Kemudian lumut ini juga mempunyai daun-daun yang kecil dan juga banyak bagi meningkatkan proses fotosintesis dapat berlaku bagi membolehkannya menyimpan makanan, terutamanya di kawasan yang mempunyai iklim yang sejuk. Akar dia pendek, merebak dan dapat meningkatkan kadar penyerapan air daripada tanah. Okey, kemudian burung hantu tadi. Burung hantu snowy mempunyai pelbagai adaptasi juga, sama seperti dengan lumut. Okey, terutamanya di kawasan iklim tundra tadi. Badan dan kaki burung hantu snowy ini akan dipenuhi dengan bulu yang tebal. Tujuannya adalah untuk menyimpan haba pada iklim yang sejuk. Burung hantu tadi juga terbang dengan kelajuan yang agak perlahan, ketinggian yang rendah. Tujuannya adalah untuk menjimatkan tenaga, terutamanya pada iklim yang sejuk. Bulu dia warna putih. Ini yang membolehkan ia menyamar daripada haiwan pemangsa yang lain dan juga menyamar untuk memburu makanan. Okey, kemudian soalan yang ketiga. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Faktor perbezaan ataupun faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar seperti yang ditunjukkan dalam jadual ini. Kita lihat
dalam jadual ini bagi tumbuh-tumbuhan tundra, yang pertama dari segi iklimnya, musim sejuk yang panjang, kemudian suhu berada di bawah takat beku, kemudian musim panas yang pendek dan sejuk, dengan suhu kurang daripada 10 darjah Celsius. Dari segi perbezaan kepada hutan monsun tropika, mengalami satu musim kering dan satu musim yang lembap secara nyata. Kemudian jumlah hujannya kurang daripada 2000 mm secara tahunan. Suhu dia tinggi iaitu sebanyak 26 darjah Celsius. Dari segi tanah, tumbuh-tumbuhan tundra berada di kawasan bertanah beku dan juga cetek. Bagi hutan monsun tropika, berada di kawasan jenis tanah laterik. Saliran hutan monsun tropika baik. Bagi tumbuh-tumbuhan tundra ini saliran dia buruk. Bagi bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan tundra pula tanah tinggi, kawasan gunung tanpa pokok. Bagi hutan monsun tropika, berada di kawasan tanah tinggi, tanah pamah dan sungai. Manakala jenis pokok yang ada di kawasan ini adalah lumut, lichen dan juga rusiga bagi kawasan tumbuh-tumbuhan tundra. Kemudian bagi hutan monsun tropika, pokok jati, pokok penaga dan juga buluh. Kemudian hidupan liar bagi tumbuh-tumbuhan tundra, walrus, mamut, singa laut, burung hantu snowy, karibu dan beruang kutub. Di hutan monsun tropika seperti harimau, gajah, burung, rama-rama dan juga rusa. Okey, kemudian soalan yang keempat. Okey, bagaimana tumbuh-tumbuhan? Kamu perlu huraikan bagaimana tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di bawah ini. Gambar yang diberikan, dua gambar ini dapat menyesuaikan diri di kawasan paya. Okey, ini adalah pokok bakau dan gambar kedua ni merujuk kepada buaya. Okey, kemudian kita lihat kepada pokok bakau terlebih dahulu. Okey, pokok bakau ni dapat hidup di kawasan air yang bertakung dan dapat menyesuaikan diri di kawasan tanah yang berlumpur yang kekurangan oksigen. Pokok bakau ini juga dapat hidup di air payau. Okey, akar dia jenis ceracak, jangkang dan juga akar banir. Okey, akar dia mempunyai kebolehan menapis garam yang berlebihan yang terkandung di kawasan ataupun yang terkandung di dalam air payau tersebut. Kemudian pokok bakau mempunyai liang-liang mikro yang terdapat pada akarnya yang dapat merembeskan garam yang berlebihan. Dia akan mengeluarkan garam-garam yang berlebihan. Okey, kemudian fungsi akar jangkang, dia tumbuh di bawah pangkal batang pokok dan masuk ke dalam air. Manakala akar ceracak ialah akar pernafasan yang tumbuh di kawasan berlumpur. Kedua-dua ciri ini membolehkan akar pokok bakau bernafas dalam keadaan tenggelam pada air pasang. Okey, kemudian akar ini juga melindungi pokok bakau daripada termusnah yang berlaku akibat daripada banjir ataupun ombak-ombak besar. Kemudian pokok bakau mempunyai kaedah pembiakan yang unik, iaitu melalui biji benih. Pokok bakau akan mula tumbuh semasa masih berada di pokok induk, iaitu biji benih kemudiannya akan jatuh ke atas air dan terapung sehingga air menjadi surut, cetek. Kemudian biji benih tadi akan berada di atas tanah. Hal ini penting bagi memelihara pokok-pokok bakau ini dapat hidup secara terus menerus walaupun dalam keadaan persekitaran yang melampau. Kemudian gambar yang kedua tadi merujuk kepada haiwan buaya. Okey, bagaimana dia menyesuaikan diri dalam keadaan payah. Buaya dapat menyesuaikan diri dalam keadaan payah melalui hidung, mata, telinga, iaitu yang terletak di atas bahagian atas kepala, supaya ia dapat mendengar, melihat dan juga bernafas ketika seluruh tubuh badannya dalam keadaan tenggelam di dalam air. Kemudian ciri-ciri ini memudahkan buaya untuk mencari mangsa, terutamanya apabila buaya tenggelamkan dirinya di dalam air.
terdapat lapisan kulit yang menutupi telinganya daripada dimasuki air. Kemudian buaya juga terdapat selaput bertulang pada tekaknya yang membolehkan buaya makan dan juga bernafas ketika di dalam air tanpa lemas. Okey, baik, kamu semak jawapan yang telah diberikan. Jika ada salah, buat pembetulan. Okey, kemudian kamu bagi yang tak ada printer, kamu boleh tulis jawapan di dalam buku latihan. Bagi yang dah print, kamu boleh terus jawab dalam kertas tersebut. Okey.